PPM ada bantuan seperti bantuan warga emas, bantuan penjagaan pesakit kronik telantar. Objektif dia adalah untuk membantu mengekalkan penerima-penerima bantuan ini bersama dengan keluarga. Terima kasih. Kepala Patas. Terima kasih kepada Timbalan Speaker. Mengambil kira peningkatan gelandangan warga kota pasca pandemik, adakah terdapat cadangan strategi penambahbaikan serta program-program pemulihan yang komprehensif serta program-program latihan kemahiran yang akan diperkenalkan agar gelandangan tegar dan juga gelandangan yang berulang ini semakin berkurangan, terutama di bandar-bandar utama khususnya Bandaraya Pulau Pinang? Terima kasih Yang Berhormat daripada Kepala Batas di atas soalan yang menanyakan mengenai cadangan strategi penambahbaikan. Kementerian sebenarnya Yang Berhormat ada mengenal pasti strategi penambahbaikan dan program pemulihan komprehensif dengan intervensi yang perlu dilaksanakan dan dijalankan yang memenuhi keperluan isu dan masalah kepada menyumbang kepada gelandangan yang berulang ini. Sebab kita ada pusat intervensi yang di bawah kendalian kementerian iaitu Anjung Singgah, Desa Bina Diri. Tapi dalam waktu yang sama juga intervensi ini perlu untuk memastikan bahawa keperluan dan juga isu masalah yang didapati menyumbang kepada gelandangan berulang itu kita dapat kenal pasti, dan kita merasakan pendekatan terbaik Yang Berhormat Speaker adalah bagi menjalankan pemulihan yang komprehensif melalui pendekatan bersepadu yang melibatkan aspek kerohanian, psikologi, kesihatan, kebajikan dan ekonomi, termasuklah juga perumahan. Sebab itulah inisiatif ini memerlukan kerjasama dan komitmen pada semua pihak, bukan hanya melalui kementerian semata-mata tetapi melalui agensi-agensi di bawah Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, PBT dan juga NGO-NGO yang berkenaan. Terima kasih. Tuan Law Su Hui, Tawau. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Salam sejahtera Malaysia, salam Sabah Maju Jaya. Pejabat Bantuan Guaman, Tawau diperlukan. 1 juta rakyat menanti dengan penuh harapan. Janji tahun lalu ingin dipermudahkan, semoga selesaikan dalam tempoh 9 bulan. Soalan saya nombor 9. Terima kasih Yang Berhormat Tawau. Puan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, kerajaan sesungguhnya amat komited untuk memberikan khidmat bantuan guaman kepada rakyat susah yang jauh di pendalaman Sabah termasuk Tawau. Namun bagi mencapai hasrat tersebut, beberapa perkara berhubung sumber manusia, logistik dan kewangan haruslah dipertimbangkan sebelum hasrat tersebut dapat direalisasikan. Sebagaimana sedia maklum, pada masa ini Kerajaan Madani sedang dalam proses pelaksanaan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA yang merupakan satu inisiatif kerajaan untuk memperbarui dan meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Pada masa yang sama juga, satu lagi inisiatif kerajaan dalam reformasi institusi dan undang-undang akan dilaksanakan oleh Jabatan Bantuan Guaman JBG yang akan memperluaskan skop perkhidmatan dalam perundangan jenayah, sivil dan syariah serta menambahbaikkan tadbir urus menyampaikan perkhidmatan bantuan guaman melalui pengubalan rang undang-undang baru menggantikan Akta Bantuan Guaman 1971 Akta 26. Pelaksanaan SSPA dan pengubalan RUU baru yang memperluaskan skop perkhidmatan bantuan guaman ini akan melibatkan perubahan struktur organisasi dan pembukaan cawangan-cawangan baru JBG. Sehubungan dengan itu, selari dengan pelaksanaan inisiatif-inisiatif tersebut, pembukaan cawangan JBG baru di Tawau, Sabah akan ditangguhkan ke tahun hadapan sehingga perkara-perkara berhubung
SSPA dan pengubalan RUU baru menggantikan Akta 26 ini diselesaikan. Selanjutnya, sementara menunggu pelaksanaan perkara tersebut, JBG telah mengambil inisiatif yang lebih ke hadapan dengan menyediakan bantuan guaman yang lebih dekat dengan rakyat, iaitu dengan menyediakan van bergerak yang dinamakan Justice on Wheels, yang mana ia digunakan sebagai klinik guaman bergerak bagi memberikan perkhidmatan nasihat guaman kepada rakyat di kawasan pendalaman, termasuk di kawasan Tawau, Sempurna, Kalabakangan dan Lahad Datu, Sabah. Program ini secara tidak langsung memudahkan rakyat di kawasan pendalaman mendapat khidmat nasihat guaman tanpa perlu ke pejabat JBG di Kota Kinabalu, dan seterusnya menjimatkan masa dan kos rakyat. Untuk makluman yang berhormat, bagi tahun 2024, setakat ini sebanyak 23 program Justice on Wheel telah dianjurkan di Sabah, Sarawak, Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, Kedah dan Perak, melibatkan dekat 1,500 klien. Pada tahun hadapan, program Justice on Wheel akan turut diperluaskan ke lebih banyak daerah dan negeri. Selanjutnya, bagi memudahkan penyelesaian kes melalui persidangan pengantaraan, JBG telah bergerak langkah ke hadapan dengan menyediakan perkhidmatan pengantaraan secara dalam talian, dan ia adalah merupakan satu anjakan dalam memperkasakan perkhidmatan pengantaraan. Perkhidmatan pengantaraan secara dalam talian ini membantu dan memudahkan masyarakat termasuk di Tawau, Kalabakangan, Sempurna dan Lahad Datu menyelesaikan pertikaian pihak-pihak tanpa perlu hadir secara fizikal di pejabat JBG di Kota Kinabalu, Sabah. Terima kasih. Tawau. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya menyambut baik segala usaha daripada pihak Yang Berhormat Menteri. Soalan taman saya ingin bertanya, selain daripada program klinik bantuan guaman di kawasan pendalaman, outreach dengan izin dan melantik peguam panel, adakah langkah untuk membuka kios one stop dengan izin sementara menunggu pejabat bantuan guaman JBG dibuka secara rasmi di Tawau, serta perkembangan terkini pembinaan kompleks mahkamah baru di Tawau untuk menambung keperluan 1 juta penduduk daripada Tawau, Kalabakan, Sempurna dan Lahad Datuk? Terima kasih. Terima kasih kepada soalan tambahan. Sebenarnya cadangan Yang Berhormat itu baik, one stop dan sebagainya akan diambil kira untuk menolong masyarakat. Banyaknya di antara ini adalah B40. Tapi saya difahamkan Yang Berhormat, di seluruh Sabah itu ada lebih kurang 850 peguam, dan 10% dari itu adalah peguam dari Tawau. Dan saya meniru bahawa peguam-peguam swasta ini juga memberi khidmat free lah, swasta menolong kepada pihak-pihak yang berkenaan. Pejabat tidak ada di Tawau, tetapi ada usaha-usaha yang lain yang sedang dibuat, dan permintaan one stop center adalah satu di antara yang boleh dibuat. Tetapi saya percaya Yang Berhormat dan Yang Berhormat yang lain boleh memohon awal Justice on Wheel ini boleh ke kawasan-kawasan pendalaman. Baru-baru ini Datuk Yang Ketua, bila Tan Sri Speaker ke Lawas, beliau telah memohon dan kita telah mengantar Justice on Wheels untuk memberi khidmatan kepada orang-orang di sana. Jadi di Tawau pun boleh membuat permintaan tersebut, dan kita akan meneruskan menolong pihak-pihak berkenaan. Terima kasih. Jalun. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Menteri, menyentuh persoalan berkaitan dengan JBG, saya ingin membangkitkan persoalan tentang penempatan pegawai-pegawai JBG di seluruh negeri. Saya merujuk kepada 2 negeri sebagai contoh. Ringkaskan soalan ya. Tak mula lagi. Ringkaskan soalan. Sat. Okey, di negeri Kedah, dia ada 12 buah mahkamah. Pegawai hanya ada 3 orang saja dan 2 orang penolong pegawai. Di Penang, 2 orang pegawai JBG, ada 1 penolong pegawai. Baik.
bila dilihat dari segi kewujudan JBG yang ada, persoalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk menambahkan bilangan pegawai JBG di setiap negeri? Apakah inisiatif kerajaan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang peri pentingnya menggunakan khidmat JBG? Dan yang akhirnya, apakah status terkini kajian berhubung cadangan untuk menggabungkan YBGK dengan JBG dalam usaha untuk memperluaskan akses kepada orang awam agar menggunakan khidmat YBGK ataupun JBG. Sekian Tuan Yang Dipertua. Terima kasih untuk persoalan tersebut. Nombor satu, mengenai menambahkan lebih pegawai, itu adalah satu di antara proses yang sedang dibuat oleh kerajaan. Tetapi yang lebih mustahil, seperti saya kata sebelum itu, ada ramai peguam yang sedang ada menjalankan praktis mereka. Mereka juga boleh menolong supaya ia juga dapat menolong kepada masyarakat perkhidmatan mereka. Tetapi JBG ini dia ada panel of lawyers di mana dari swasta boleh memohon untuk berada di sebagai panel. Lepas tu kerajaan akan membuat bayaran. Dia ada beberapa klausa di mana mengatakan bahawa bayaran akan dibuat sebanyak RM750 untuk satu kes, untuk interview RM150 dan sebagainya. Jadi saya menggalakkan bahawa pegawai-pegawai swasta terlibat dalam perkara tersebut. Itu satu. Nombor dua, mengenai menggunakan JBG ini di merantau-rantau tempat itu adalah satu di antara yang digalakkan. Tetapi dalam hal tersebut, kita juga perlu fikir bahawa seperti saya kata, ada pegawai swasta di pendalaman dan sebagainya, ada juga di Pulau Pinang dan di tempat-tempat yang lain yang berhormat kata, betul pegawai korang, tetapi ada pegawai penolong undang-undang yang ada mekanisme dan kelayakan diploma dan sebagainya yang boleh membuat pandangan dan nasihat mereka. Dari menggabung kedua-dua perkara yang berhormat cadangkan itu boleh diteliti dan tengok macam mana ia boleh dibuat, nombor satu, dan adakah ia efisien dan adakah ia praktikal. Itu akan dihalusi oleh kementerian. Terima kasih. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Puan Yang Dipertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan rang Undang-Undang Perlembagaan Pendaan 2024 seperti di nombor 1 dalam Aturan Urusan Mesyuarat dan usul-usul hari ini. Selepas itu, Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 4 petang hari Jumaat 18 Oktober 2024 iaitu hari esok. Terima kasih. Saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR13 2024 Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Senarai pembahas adalah seperti berikut: YB Tanjung PI, YB Mersin, YB Tuaran, YB Tenom, YB Padan Serai, YB Keningau, YB Gerik, YB Sandakan, YB Kuban Pasu, YB Tawau, YB Bukit Kantang, YB Jempol, YB Arau, YB Bakri, YB Tenggara, YB Larut dan YB Balek Pulau. Saya jemput Yang Berhormat Tanjung PI.
Terima kasih Puan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas pindaan yang amat penting ini untuk rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024. Secara asasnya, saya menyokong pindaan ini kerana ia merupakan langkah progresif yang amat dinantikan oleh semua pihak, terutamanya bagi mereka yang terjejas akibat masalah kewarganegaraan. Namun begitu, persoalan besar yang perlu dijawab ialah sejauh mana pelaksanaan pindaan ini dapat dijalankan dengan efektif tanpa wujudnya kerana birokrasi yang sering melambatkan proses. Adakah kita yakin bahawa masalah kelewatan yang menyebabkan pemohon terpaksa menunggu bertahun-tahun akan dapat diatasi sepenuhnya? Saya juga menyokong penuh penurunan hak umur permohonan kewarganegaraan dari 21 kepada 18 tahun dan perbaikan SOP di bawah perkara 15A dan perkara 19(1). Namun bagaimanakah kita boleh memastikan tempoh 1 tahun yang dijanjikan mencukupi untuk menyelesaikan permohonan tersebut? Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan bahawa janji ini tidak sekadar tinggal janji? Puan Yang di-Pertua, satu lagi isu yang mendesak ialah sebagai contoh jika seorang isteri yang berstatus spouse visa dalam proses memohon permit masuk atau PR dan beliau kehilangan suaminya ketika proses permohonan permit masuk beliau masih berjalan. Jadi apakah perlindungan yang diberikan oleh kerajaan dalam keadaan ini? Tanpa dokumen yang sah, wanita tersebut berpotensi berdepan dengan pelbagai kesukaran dalam hidup, termasuklah untuk mendapatkan pekerjaan bagi menyara keluarga setelah kematian suaminya. Lebih membimbangkan, wanita berkenaan berdepan risiko diusik ke negara asas sekiranya permohonannya ditolak. Saya mempunyai banyak kes seperti di kawasan Parlimen Tanjung Piai dan ada di antara kes tersebut telah berlarutan sehingga 20 tahun dan ia masih belum diselesaikan sehingga hari ini. Saya mohon Yang Berhormat Menteri untuk membantu menyelesaikan isu berbangkit ini. Puan Yang di-Pertua, sebelum pindahan ini, anak-anak kepada pasangan yang memegang permit masuk masih berpeluang mendapatkan kewarganegaraan jika salah seorang ibu bapa mereka adalah warga negara Malaysia. Namun selepas pindahan ini, akses automatik kepada kewarganegaraan akan terjejas. Bagi anak-anak pasangan yang memegang PR, persoalannya, apakah nasib anak-anak ini? Adakah mereka akan terus mendapat permit masuk secara automatik atau dapat terus memohon kewarganegaraan tanpa melalui proses permit masuk? Berapakah jumlah mereka yang akan terkesan akibat pindahan ini? Perkara ini perlu diperjelaskan secara terperinci oleh pihak kerajaan kerana ini melibatkan masa depan mereka, terutamanya dalam mendapatkan akses pendidikan di sekolah. Puan Yang di-Pertua, selain daripada itu, sekiranya suami yang memegang permit masuk dan berkahwin dengan isteri warga asing, apa yang akan terjadi dengan status isteri dan anak-anak? Apakah status mereka ini di dalam undang-undang? Ketidakpastian status bagi keluarga ini menimbulkan kebimbangan besar dan kerajaan perlu segera menjelaskan bagaimana mereka akan dilindungi. Dalam hal ini, adakah pandangan daripada badan-badan seperti Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) dan Development of Human Resources for Rural Area (DHRA) Malaysia telah diambil kira sepenuhnya? Saya harap Yang Berhormat Menteri boleh memberi penjelasan yang lebih mendalam mengenai hal ini kerana ia melibatkan masa depan ramai keluarga yang terkesan. Sekali saya ingin menegaskan bahawa pindahan ini amat penting untuk memastikan generasi akan datang, khususnya mereka yang terpinggir akibat isu kewarganegaraan tidak lagi teranyai. Apa jua tindakan yang kita ambil hari ini akan memberi impak yang besar kepada masa depan mereka. Puan Yang di-Pertua, oleh itu saya menyokong pindahan rang Undang-Undang Perlembagaan 2024. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Piai. Saya jemput Yang Berhormat Mersing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024
di bawah perkara kewarganegaraan pada hari ini. Apabila kita berbicara soal kewarganegaraan, bahagian 3 dalam Perlembagaan Persekutuan menjelaskan terdapat 4 kaedah bagaimana seorang itu boleh mendapat kewarganegaraan, iaitu melalui kuasa undang-undang, pendaftaran, naturalisasi dan pencatuman wilayah. Perspektif kewarganegaraan pula bersandarkan 2 konsep asas, iaitu jus soli atau hak mendapat kerakyatan berdasarkan kelahiran di negara itu, dan juga jus sanguinis, iaitu kewarganegaraan tidak ditentukan melalui tempat kelahiran. Sebaliknya, dengan mempunyai 1 atau 2 ibu bapa yang juga warga negara sebuah negara. Tuan Yang Bertuah, saya melihat peruntukan yang terkandung dalam rang undang-undang ini telah menggariskan beberapa pindaan yang cukup signifikan, realistik dan menepati perkembangan dan keperluan semasa negara. Pertama sekali, saya ingin menyentuh peruntukan Seksyen Baharu 3 ke dalam bahagian 2, jadual kedua yang menghendaki mana-mana orang yang di bawah umur 18 tahun yang telah memperoleh kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang untuk mengangkat sumpah dalam tempoh 48 bulan selepas mencapai umur 18 tahun, sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual pertama. Dalam erti kata, sekiranya gagal untuk mengangkat sumpah dalam tempoh yang dinyatakan, maka terhenti menjadi warga negara. Saya berpandangan bahawa cadangan pidaan ini akan memastikan keterikatan pemohon yang bertaraf warga negara dalam negara sentiasa wujud dan terpelihara. Perkara ini sangat penting bagi memupuk semangat kesetiaan dan kecintaan kepada negara asal. Perkara ini juga adalah untuk melihat tahap kesungguhan pemohon, khasnya ibu bapa yang memohon kewarganegaraan anaknya dalam kaedah kod kuasa undang-undang. Saya menyokong peruntukan baharu ini bertujuan untuk memastikan mekanisme kawalan dapat dilaksanakan dengan lebih tegas bagi mengekang pegangan lebih dari satu kewarganegaraan. Ia juga selaras dengan amalan di negara-negara lain seperti Singapura, India dan Jepun yang akan membuat pelecutan kewarganegaraan secara automatik jika mendapati individu berkenaan yang sudah mencapai umur tertentu gagal pulang untuk mengangkat sumpah taat setia dan melepaskan kewarganegaraan asing yang dimiliki. Kedua, saya ingin menyentuh berkenaan syarat bahasa kebangsaan untuk pemohon kewarganegaraan yang dinyatakan dalam fasal 2 yang dipinda melalui perkara 15.1 dengan memasukkan C, pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Dalam konteks ini, saya melihat dalam perspektif keberkesanan syarat ini untuk menilai standard sebenar pengetahuan atau pertuturan dalam bahasa kebangsaan. Saya ingin mengetahui sejauh manakah tahap indikator garis panduan bagi mengukur syarat asas ini sebelum mana-mana individu yang memohon layak diberi taraf kewarganegaraan melalui pendaftaran. Pada masa yang sama, saya ingin mengetahui apakah usaha penambahbaikan termasuk dari segi proses saringan yang lebih ketat dan adil, sama ada melalui beberapa pendekatan yang rasional seperti wajar melepasi peperiksaan bertulis, sesi temuduga lisan dan sebagainya. Ketiga, saya ingin menyentuh perkara 26 Perlembagaan Persekutuan dipinda dalam fasal 8 RUU ini dengan menggantikan perkataan tarikh perkahwinan itu dengan tarikh pemulihan kewarganegaraan melalui pendaftaran. Kerajaan Persekutuan boleh melucutkan kewarganegaraan mana-mana perempuan warga asing yang berkahwin dengan lelaki tempatan untuk mendapat kewarganegaraan dalam isu marriage of convenience dan bercerai dalam tempoh 2 tahun dari tarikh perempuan itu memperoleh kewarganegaraan. Saya menyokong tindakan yang akan diambil ini. Dalam konteks ini, saya ingin mendapatkan pencerahan apakah terdapat data terperinci mengenai perkahwinan kontrak, bukti-bukti kes dan kesalahan yang direkodkan yang membuktikan pasangan berkahwin hanya untuk mendapatkan taraf kewarganegaraan semata-mata. Selain itu, apakah langkah-langkah lain yang diambil bagi melindungi isteri yang mungkin berisiko terperangkap dalam perkahwinan terancang, dimanipulasi pihak-pihak tertentu atau berdepan dengan situasi keganasan rumah tangga sehingga berlaku perceraian yang tidak diingini ekoran pelaksanaan pindaan ini. Akhir sekali, sebagaimana yang diberikan oleh Muhammad Ketua Baru, Ketua WIP, Pakatan Nasional memberi komitmen untuk menyokong pindaan ini, memandangkan ini adalah salah satu tawaran dalam Manifesto PN pada PRU 15 lalu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Mesin. Yang Berhormat Tuaran tak ada dalam Dewan. Saya jemput Yang Berhormat Tenom. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada sidang Dewan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024. Saya memuji usaha
yang dilakukan oleh pihak Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Malaysia, kerana kita faham masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, terutamanya di Semenanjung Malaysia ini begitu berakar. Ada yang berkahwin dengan warga asing dan setelah berpuluh tahun anak-anak mereka tidak mempunyai kad pengenalan. Namun pada hemat saya dia berbeza keadaan kami yang berada di Sabah. Apa yang saya ingin suarakan ialah mengenai kebimbangan rakyat Sabah, di mana kalau kita lihat daripada sejarah dan fakta 20-30 tahun yang lepas, Sabah mengalami satu pendaftaran beramai-ramai, iaitu yang dikenali sebagai Projek IC. Kita semua tahu Projek IC ini telah menyebabkan masalah yang begitu serius dalam Sabah, terutama dari segi sosial dan sebagainya. Jadi saya ingin memberikan cadangan kepada kementerian supaya warga negara yang diperolehi melalui pindahan ini perlu dikategorikan sebagai rujukan di masa hadapan oleh pihak berkuasa bagi tujuan siasatan sekiranya ada unsur-unsur yang mencurigakan. Kita tidak mahu ada loophole di pindahan ini, di RU ini, supaya generasi akan datang seperti yang dialami oleh kami di Sabah ini tidak berlaku di Semenanjung Malaysia. Saya mengambil contoh, jika warga Jepun mendapat pekerjaan yang ramai, yang banyak di Malaysia ini, jika beliau berkahwin dengan warga negara Malaysia dan kemudian dia mendapat kewarganegaraan dan seterusnya dia akan berkahwin lagi dengan isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat warga Jepun. Jadi apakah yang berlaku pada 20 dan 30 tahun akan datang di Malaysia? Sudah pastinya ia akan melibatkan satu proses asimilasi budaya di Malaysia. Saya difahamkan juga permohonan bagi di wilayah Sabah ini perlu melalui pihak kerajaan negeri bagi tujuan kelulusan. Oleh itu, Tenom mencadangkan agar komuniti seperti ketua daerah dan juga ketua anak negeri dan pemimpin setempat perlu dilibatkan agar ketulusan dapat dicapai, bukan untuk kita menambah birokrasi, tetapi untuk melicinkan permohonan agar ia selamat dan cepat. Sebagai contoh, di kawasan Parlimen Tenom, saya juga mempunyai masalah seperti anak-anak yang tidak mempunyai kad pengenalan. Bapa dia warga negara, ibu dia bukan warga negara. Sehingga hari ini mereka tidak mendapat kad pengenalan biru dan mereka dinafikan untuk belajar ke peringkat yang lebih tinggi, seperti menyambung pengajian ke IPTA dan IPTS. Begitu juga saya mendapati satu kes di mana seorang kanak-kanak yang perlu dibedah di hospital kerajaan. Ibu bapa mereka ini orang yang susah, orang miskin. Bapa dia warga negara, ibu dia bukan warga negara. Jadi kanak-kanak ini oleh kerana proses birokrasi mungkin yang dihadapi oleh kerajaan menyebabkan kanak-kanak itu terpaksa tidak dapat dibedah secepat yang mungkin kerana ibu bapa ini tidak dapat menampung pembiayaan pembedahan tersebut. Jadi saya juga ingin kerajaan melihat supaya sekiranya RU ini diluluskan, kita perlu menetapkan peraturan-peraturan yang ketat agar tidak ada sindiket-sindiket yang cuba mengambil kesempatan sekiranya RU ini diluluskan. Saya percaya apa yang kita buat pada hari ini telah dipersetujui sama ada kerajaan pada hari ini ataupun kerajaan terdahulu.
dan kita tahu bahawa masalah ini dihadapi oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi semoga apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan pada hari ini, ia tidak akan mengundang masalah kepada generasi akan datang. Itu sajalah daripada saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenom. Saya jemput Yang Berhormat Padan Serai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Yang di-Pertua yang turut memberikan peluang kepada Padang Serai untuk berbahas dalam perbahasan Parlimen pada kali ini. Tuan Yang di-Pertua, saya bangkit untuk membahaskan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 berkenaan kewarganegaraan. Saya ingin menyuarakan beberapa kebimbangan dan persoalan berkenaan dengan hal ini. Pertamanya, kita perlu ingat bahawa kewarganegaraan bukanlah sekadar dokumen, tetapi ia adalah anugerah berharga yang membentuk asas identiti dan kesetiaan seseorang kepada negara. Pada hari kemerdekaan dan pembentukan Malaysia, kaum Melayu telah menghulurkan tangan persaudaraan dengan menghadiahkan kewarganegaraan kepada kaum-kaum lain. Kita tidak boleh mengambil ringan terhadap semangat yang mulia ini. Namun, rang undang-undang yang dicadangkan ini menimbulkan beberapa persoalan. Adakah ia benar-benar mencerminkan semangat perpaduan yang telah kita bina selama ini? Cadangan untuk mewajibkan syarat pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu bagi perempuan asing yang berkahwin dengan warga negara Malaysia, walaupun ada merit, namun ia perlu dikaji dengan lebih teliti. Adakah ini akan menjadi halangan yang tidak adil kepada mereka yang ingin menjadi sebahagian daripada keluarga Malaysia? Saya ingin bertanya kepada kerajaan, sejauh manakah tahap penguatkuasaan syarat asas kemahiran bahasa Melayu ini akan diberikan penekanan? Apakah usaha penambahbaikan dari segi proses saringan yang lebih ketat seperti ujian bertulis, temuduga secara lisan dan bersemuka permohon, di samping usaha untuk menggalakkan pemohon mengikuti kursus asas bahasa kebangsaan dengan kerjasama di BP. Tuan Yang di-Pertua, kita juga mempersoalkan motif di sebalik penurunan had umur bagi tujuan perolehan dan penamatan kewarganegaraan dari 21 tahun kepada 18 tahun. Walaupun ini selaras dengan pengiktirafan kedewasaan di usia 18 tahun, adakah kita yakin bahawa pada usia ini seseorang sudah cukup matang untuk membuat keputusan serius berkenaan kewarganegaraan mereka? Sejauh manakah kajian yang dijalankan terhadap kesan prospektif, khususnya anak yang telah dilahirkan di luar negara oleh ibu warga Malaysia, serta implikasi terperinci terlibat susulan penurunan had umur kepada 18 tahun yang turut dijalankan oleh negara-negara lain seperti United Kingdom, Kanada dan Australia. Lebih membimbangkan lagi adalah cadangan awal untuk memindahkan peruntukan berkaitan kanak-kanak baru lahir yang dijumpai ditinggalkan dan kanak-kanak tanpa kewarganegaraan dari kategori kuat kuasa undang-undang ke kategori pendaftaran. Walaupun ia telah ditarik balik, kita perlu mempersoalkan mengapa cadangan sebegini boleh wujud pada mulanya. Ia menunjukkan kecenderungan yang membimbangkan dalam pemikiran kerajaan. Apa saja elemen mekanisme kawalan yang dirangka oleh kerajaan bagi golongan foundling babies dan generasi kanak-kanak tanpa negara mengambil kira pengguguran perkataan permastautin tetap daripada Seksyen 1(a) selari dengan semangat perlembagaan. Tuan Yang di-Pertua, kita juga perlu mempersoalkan ketidakkonsistenan dalam pendekatan kerajaan. Di satu pihak, mereka mendakwa ingin memperketatkan proses kewarganegaraan, tetapi di pihak lain mereka mencadangkan untuk memudahkan kewarganegaraan bagi anak-anak yang dilahirkan di luar negara kepada ibu warga negara Malaysia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 1(b) bahagian kedua jadual kedua. Walaupun ini satu langkah yang progresif, namun ia menimbulkan persoalan tentang konsistensi dasar kerajaan. Adakah sebarang jaminan kerajaan bahawa setiap permohonan kewarganegaraan
akan diteliti secara mendalam dan diselesaikan dalam tempoh yang diperlukan, terutama dalam mana-mana situasi yang mungkin memerlukan lanjutan tempoh. Akhir sekali, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menegaskan bahawa sebagai Ahli Parlimen Perikatan Nasional dan Pembangkang, kami bukan berbahas untuk menentang. Kami menggesa kerajaan untuk lebih telus dalam niat mereka dan lebih inklusif dalam pendekatan kerajaan. Kewarganegaraan adalah teras kepada identiti nasional kita. Ia bukan hanya tentang hak tetapi juga tentang tanggungjawab. Sebarang pindaan kepada undang-undang berkaitan kewarganegaraan perlu dilakukan dengan penuh berhati-hati, mengambil kira kepentingan semua pihak dan yang paling penting menjaga semangat perpaduan yang telah kita bina selama ini. Oleh itu saya menggesa agar rang undang-undang ini dikaji semula dengan lebih teliti dengan mengambil kira pandangan semua pihak berkepentingan. Kita perlu memastikan bahawa sebarang perubahan yang dibuat benar-benar memberi manfaat kepada negara dan rakyat, bukan sekadar memenuhi agenda politik pihak tertentu. Sekian, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Padan Serai. Saya jemput Yang Berhormat Keningau. Terima kasih dan Speaker. RUU ini amat penting sebab ia menyentuh hak kewarganegaraan Malaysia khasnya untuk Sabah dan Sarawak yang bersetuju membentuk Malaysia pada tahun 63. Kewarganegaraan Malaysia untuk rakyat Sabah dan Sarawak telah dipersetujui seperti terkandung dalam perkara 10 dalam 20 perkara peringgan 148 Global Commission dan peringgan 18 Selipuran IGC yang kini dimasukkan dalam perlembagaan melalui pindaan definisi persekutuan dalam artikel 160-2 pada Disember 2021 termaktub dalam artikel 14 bahagian 3 perlembagaan melalui perundangan atau by operation of law untuk rakyat Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia serta peruntukan yang lain yang dibaca bersama dengan jadual kedua. Keadaan ini harus dikekalkan untuk Sabah dan Sarawak kerana apa-apa pindaan berkenaan kewarganegaraan perlu persetujuan Sabah dan Sarawak. Artikel 161E kurungan 1 dan juga mengikut artikel 161E kurungan 2 kurungan E. One Speaker, untuk apa-apa pindaan kepada perlembagaan cadangan, pindaan haruslah progresif bukan regresif. Dan daripada cadangan-cadangan pindaan hanya satu saja yang progresif, iaitu untuk menurun kewarganegaraan melalui ibu atau bapa, bukan hanya bapa. Malangnya untuk cadangan pindaan yang lain, ianya boleh menghakis dan meminggirkan hak kewarganegaraan untuk rakyat Sabah dan Sarawak yang berhak mendapat kewarganegaraan melalui perundangan atau operation of law. Pindaan yang menukar secara by operation of law kepada pendaftaran atau registration adalah melanggar janji-janji kewarganegaraan untuk Sabah dan Sarawak. Oleh yang demikian, saya mencadangkan agar pindaan yang menukar cara mendapat kewarganegaraan daripada perundangan by operation of law kepada pendaftaran tidak terpakai di Sabah dan Sarawak. Dan pindaan-pindaan tersebut haruslah dirujuk balik kepada kerajaan Sabah dan Sarawak. Puan Speaker, rakyat Sabah mesti berwaspada, masih berwaspada dan curiga kepada kerajaan pusat mengenai kewarganegaraan Sabah akibat tindakan buruk yang lalu seperti projek IC dan tindakan menafikan kewarganegaraan kepada orang asal Sabah melalui tindakan Jabatan Pendaftaran Negara. Melalui projek IC, kad pengenalan dan kewarganegaraan telah diberi kepada pendatang asing tanpa izin atau PTI dan jumlah warga asing yang diberi kewarganegaraan melalui ini berjumlah hampir 1,5 juta, hampir sama dengan penduduk Tulin.
ini telah mengubah demografi Sabah dan dilakukan dengan niat jahat pada waktu itu untuk menumbangkan kerajaan Sabah yang dipilih melalui proses demokrasi. Pemberian IC kepada PTI tidak mengikut undang-undang adalah satu penemuan oleh RCI mengenai pendatang asing di Sabah seperti ternyata dalam laporan RCI. Laporan RCI juga tersebut menyatakan penemuan bahawa orang-orang yang tidak berkelayakan berdaftar sebagai pengundi dalam daftar pemilih. One Speaker, selain penemuan RCI tersebut, kita juga kerap kali mendengar kejadian di mana PTI ditangkap dengan IC palsu, seperti guru dapat mengajar selama 29 tahun sebelum ditangkap dan disahkan menggunakan IC palsu. Pemegang IC palsu ditangkap juga cuba menukar IC palsunya disanakan. Satu nombor IC boleh dimiliki dan digunakan oleh pelbagai pemegang walaupun hanya satu nombor IC. Juga pegawai-pegawai JPN dan sewaktu dengannya juga menganggotai sindiket mengeluarkan IC dengan kad IC yang telah yang sah tetapi dijual kepada yang tidak layak. Oleh yang demikian, saya meminta kerajaan Madani menyemak semula IC yang dikeluarkan dalam keadaan yang meragukan dan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap pemegang-pemegang IC yang diragui ini. Salah satu lagi mengenai kewarganegaraan rakyat Sabah dan Sarawak adalah penafian kewarganegaraan kepada orang asal Sabah dan Sarawak oleh kerajaan pusat melalui Jabatan Pendaftaran Negara. Masih terdapat adik-beradik umpamanya di mana ada yang mendapat IC, MyCard dan adik-beradik yang lain dinafikan MyCard. Juga terdapat yang tinggal jauh di pedalaman yang tidak dapat mematuhi keperluan JPN seperti pembuktian kelahiran dan penetapan tempat duduk lama dan sijil nikah yang tidak diiktiraf dan tidak mendapat kewarganegaraan atau IC MyCard. Mereka hanya diberi IC merah atau pemastutin tetap dan dengan pindaan anak dan cucu cicit mereka akan kehilangan hak kewarganegaraan melalui undang-undang dan perlu memohon untuk didaftarkan. Untuk menyelesaikan dan menentukan kewarganegaraan rakyat Sabah dan Sarawak, saya mencadangkan kita berubah dan memberikan mekanisme yang betul. Kita biarkan penentuan kewarganegaraan Sabah dan Sarawak dibuat oleh kerajaan Sabah dan Sarawak masing-masing. Penentuan ini kemudiannya dimaklumkan kepada JPN yang akan mengeluarkan MyCard. Proses ini akan menyelesaikan segala kes-kes permohonan yang masih lagi tergantung. Sila Gulong. Ya, mekanisme ini ya terdapat sesuai oleh warga asing rakyat Sabah adalah warga Malaysia seperti yang dipersetujui semasa pembentukan Malaysia. Akhir sekali, saya ingin menyuruh bahawa pemberian kewarganegaraan Malaysia kepada rakyat Sabah dan Sarawak harus mengikuti apa yang dipersetujui tanpa mengira bangsa dan agama atau seolah-olah hanya berpihak dan berat sebelah kepada satu bangsa. Sabah dan Sarawak sekiranya kerajaan masih kekal menghendaki kelulusan semua pindaan yang dicadangkan, saya mencadangkan supaya pengujudan satu mekanisme melibatkan peranan Sabah dan Sarawak seperti mewujudkan Suruhanjaya atau Jawatan Kuasa Kewarganegaraan Sabah dan Sarawak, menetapkan dengan jelas SOP atau terms rujukan untuk pemberian kewarganegaraan rakyat Sabah Sarawak. SOP tersebut harus menangani ketidakkonsistennya pemberian MyCard yang ada sekarang, di mana ada adik yang diberi dan ada yang ditolak. Masa sudah tamat, Yang Berhormat. Sedikit lagi. Menubuhkan juga satu jawatan kuasa pilihan khas untuk memantau pelaksanaan jawatan kuasa Suruhanjaya
kewarganegaraan tersebut. Dan saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri kerana kemarin menyentuh tentang way out untuk PR, local PR. Mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Keningau mohon terima kasih. mengucapkan terima kasih dan harap cadangan itu diambil kira. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keningau. Saya jemput Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih Puan Dipertua kerana memberi peluang pada Tuaran untuk turut berbahas rang undang-undang pindahan perlembagaan 2024. Puan Yang Dipertua, di antara tanggungjawab yang paling penting semua ahli parlimen ialah untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan. Semua kita telah mengangkat sumpah untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan. Oleh sebab itu, apabila satu-satu rang undang-undang untuk memindah perlembagaan persekutuan ini, kita mesti sangat-sangat teliti. Kalau kita tengok dari segi sejarah, sejak pembentukan Malaysia 1963, perlembagaan persekutuan ini telah pun dipindah sebanyak 58 kali. Dan pindahan begitu kerap, begitu banyak pindahan ini telah dibuat kerana reactionary. Ada perkara yang berlaku, dia react. Oleh sebab itu, ada kecelaruan berlaku. Kita ambil contoh pasal 2 perkara 1 perlembagaan persekutuan. Sudah dipindah 2 kali. Pertama kali 1976. Dia dipindah, lepas itu pada tahun 2022 kita pindah lagi, balik ke asal. Satu lagi kes ialah perkara 122, yaitu perlantikan hakim Mahkamah Judicial Commissioner untuk Mahkamah Sabah dan Sarawak. Telah dipindah di Dewan Undangan di Dewan Yang Mulia ini pada tahun 1994 tanpa meminta merujuk kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Oleh sebab itu pada hari ini pindahan itu tergantung statusnya perkara 122 itu. Apakah pindahan yang telah kita buat ini terpakai atau tidak? Dan saya Tuaran sebagai ahli parlimen 5 penggal, saya telah memperjuangkan perkara ini meminta apakah status pindahan tersebut, dan terakhir yang disebut oleh Menteri Undang-Undang ketika itu, hari ini dia sudah jadi TYT Sarawak, menyatakan bahawa test it in court, cubalah di mahkamah. Itulah yang telah berlaku apabila pindahan perlembagaan ini, rang undang-undang pindahan perlembagaan dibuat seperti juga memindah mana-mana akta. Apa yang saya ingin cadangkan, Puan Yang Dipertua, ialah setiap kali perlembagaan persekutuan ini dipindah, saya mohon supaya mandatory dirujuk kepada satu jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang dianggotai oleh semua parti-parti politik yang ada di Dewan ini. Kenapa tidak? Sebab kita ini bertanggungjawab. Kita telah mengangkat sumpah. Saya sudah menganggotai beberapa jawatan kuasa pilihan khas parlimen tentang perkara seperti ini. Antaranya anti-hop law. Saya pun juga anggota di sana. Dan kami telah mempertimbangkan setiap perkataan dan sebagainya. Akhirnya hari ini kita nampak masih ada kekurangannya. Sebab itu kita tidak perlu tergesa-gesa. Kita ambil contoh hari ini kita memperjuangkan hak wanita. Hak wanita disamakan hak lelaki. Ya, wanita Malaysia berkahwin dengan orang asing, anaknya lahir di luar negara, tidak mendapat otomatik kewarganegaraan seperti yang lelaki dan sebagainya. Hari ini dibuat, terima kasih, kita menyokong pindahan itu. Tetapi hak wanita istri kepada suami yang asing ini, bila dia ikut suami di sini, dia kena give up dia punya kerakyatan asal. Tetapi kalau dalam masa 2 tahun perkawinan itu dibubar, maka kerakyatan, kewarganegaraan Malaysia kepada wanita itu ya kehilang. Apa jadi dengan wanita ini? Wanita ini akan menjadi stateless. Jadi alang-alang memperjuangkan hak wanita, perjuangkanlah terus, tapi yang ini tidak diperjuangkan. Inilah berlaku apabila kita rush. Kita tidak pertimbangkan dengan halus. Sebab itu sekali lagi saya mencadangkan, ya, ini tidak ada masalah ini, banyak lagi yang perlu kita bahaskan di sana, tetapi
saya mencadangkan make it mandatory. Setiap kali perlembagaan persekutuan Malaysia ini dipindah, hendaklah terlebih dahulu dirujuk dahulu. Biar sendiri menteri yang mengatakan kerajaan ada cadangan memindahin ini, tapi saya mohon rujuk dulu kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen untuk ini. Lepas itu kita pertimbangkan. Dia must be a maximum. Jangan kita dalam masa 61 tahun, ya, sudah 58 kali. Lepas itu pindah lagi dan sebagainya. Kita banding dengan perlembagaan persekutuan yang lain seperti United States. Berapa tahun sudah United States? Berapa kali kena pindah? Sebab we are reacting to the situation. Kita tidak pertimbangkan apakah kesan pindahan ini terhadap perjanjian Malaysia sebagai contoh. Pembentukan negara ini, apa kesan dia terhadap itu? Apa kesan dia terhadap pelbagai keadaan negara kita? Jadi itulah saya dalam keadaan at the 11 hour ini mau mengundi sudah dan sebagainya. Saya mau cadangkan supaya pastikan. Sebab kalau tidak kita ini gagal sebagai ahli parlimen. Kita angkat sumpah mempertahankan perlembagaan, lepas itu apabila begini kita tidak mampu mempertahankan perlembagaan hanya kerana perlembagaan persekutuan dipindah mengikut seperti juga pindahan mana-mana akta. Sila Gulo. Jadi Puan Yang Pertua, sekali lagi saya mencadangkan supaya itu, dan yang saya sebut tadi itu perkara 122. Saya mohon kerajaan supaya rectify that. Kita sudah silap, kita tidak meminta kebenaran, kita tidak merujuk kerajaan Sabah dan Sarawak, tetapi dia tergantung. Jangan menunggu mengatakan bahwa rujuk dulu pergi mahkamah, biar mahkamah buat keputusan. Kita ini adalah the highest institution, kita yang menentukan, bukan mahkamah. Kita sudah tahu kita silap, kita buat. Dan begitu juga banyak provision dalam perlembagaan persekutuan ini telah dipindah, telah dihapuskan tanpa mengikut apa yang dikehendaki dalam pembentukan Malaysia. Jadi itulah apa yang dipertua saya mencadangkan sekali lagi, tolong. Saya harap kawan-kawan, rekan-rekan semua menyokong supaya mana-mana pindahan selepas ini perlembagaan persekutuan hendaklah terlebih dahulu dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Saya jemput Yang Berhormat Gerik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Yang di-Pertua kerana memberi laluan kepada Gerik untuk membahaskan RUU perlembagaan berkenaan kewarganegaraan pindaan 2024 ini. Puan Yang di-Pertua, isu mengenai pindaan RUU perlembagaan kewarganegaraan di Parlimen Malaysia berkisar kepada hak kewarganegaraan untuk anak-anak yang lahir di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia. Ketika ini, perlembagaan persekutuan hanya membenarkan anak-anak yang lahir di luar negara memperoleh kewarganegaraan Malaysia secara automatik jika bapa mereka adalah warga negara Malaysia. Ibu tidak diberikan hak yang sama dan ianya dilihat sebagai satu diskriminasi terhadap wanita. Jadi beberapa kumpulan hak asasi manusia, NGO, pakar perlembagaan dan juga rakan-rakan kita ahli politik telah menyuarakan sokongan untuk pindahan ini dengan menyatakan bahawa ia adalah satu langkah penting ke arah kesamaan gender. Sebaliknya terdapat juga pihak yang bimbang tentang implikasi keselamatan dan kewarganegaraan berganda jika pindahan ini dilaksanakan. Pindahan ini telah dibawa ke perhatian Parlimen pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu dan menjadi perdebatan hangat sehingga kini bagi mereka yang menyokong perubahan bagi mempromosikan kesesamaan gender dengan mereka kumpulan yang ingin mengekalkan status quo sedia ada. Puan Yang di-Pertua, terdapat isu hak kewarganegaraan untuk anak-anak yang lahir di luar negara. Terdapat beberapa isu lain berkaitan RUU perlembagaan ini seperti mana yang pertama, status kewarganegaraan tanpa negara. Terdapat perbincangan mengenai anak-anak yang lahir di Malaysia tetapi tidak diiktiraf sebagai warga negara oleh mana-mana negara. Isu ini mencetuskan kebimbangan kerana kanak-kanak tersebut menghadapi kesulitan untuk mengakses pendidikan dan perkhidmatan asas. Yang keduanya, kewarganegaraan melalui perkahwinan. RUU ini juga melibatkan isu berkaitan individu yang berkahwin dengan warga negara Malaysia dan proses permohonan kewarganegaraan mereka. Ada desakan untuk mempercepatkan dan memudahkan proses bagi pasangan warga negara Malaysia untuk mendapatkan kewarganegaraan.
terutama jika mereka sudah lama menetap di negara ini. Yang ketiganya, kewarganegaraan automatik untuk anak angkat juga menjadi isu. Ada juga cadangan untuk memudahkan proses bagi anak angkat yang diambil oleh warga negara Malaysia. Kesemua isu ini menunjukkan bagaimana RUU kewarganegaraan ini menjadi medan perdebatan yang mencerminkan keperluan untuk kita menyeimbangkan antara hak asasi manusia, kesaksamaan gender serta kepentingan keselamatan dan kedaulatan negara kita. Puan dan Ketua, terdapat pandangan pensyarah-pensyarah dan pakar perlembagaan mengenai isu ini. Antaranya, pensyarah undang-undang seperti Dr. Syed Salim Faruqi UiTM Shah Alam, seorang pakar perlembagaan terkemuka, sering menyuarakan bahawa Malaysia harus memperbaiki aspek ini di dalam undang-undang negara bagi mencerminkan prinsip kesamaan gender. Mereka berpendapat bahawa wanita warga negara Malaysia harus diberikan hak yang sama seperti lelaki untuk memindahkan kewarganegaraan kepada anak mereka tanpa mengira tempat kelahiran. Manakala pakar seperti Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, UIA, yang juga seorang pakar perlembagaan, menyatakan bahawa pindaan yang melibatkan kewarganegaraan perlulah ditangani dengan cermat dan teliti kerana ia bukan sekadar soal kesaksamaan gender, tetapi ia juga adalah soal menjaga keutuhan perlembagaan dan mementingkan keselamatan negara. Satu lagi perkara adalah hak kepada kanak-kanak tanpa negara. Beberapa pensyarah dan pakar perlembagaan juga turut menekankan isu kanak-kanak tanpa negara ini yang lahir di Malaysia tetapi tidak diiktiraf sebagai warga negara. Mereka menganggap ini adalah satu masalah kemanusiaan yang memerlukan perhatian yang segera kerana kanak-kanak ini tidak mendapat akses kepada hak asasi termasuk pendidikan dan penjagaan kesihatan. Pandangan ini seringkali disokong oleh aktivis hak asasi manusia dan pakar undang-undang juga berpendapat perlembagaan harus diubah bagi mengatasi masalah ini. Secara keseluruhannya, pandangan pakar perlembagaan negara kita berbeza-beza dengan setengah menyokong pindaan RUU ini dan atas dasar kesamaan dan hak asasi, manakala yang lain lebih berhati-hati kerana bimbang tentang kesan dan keselamatannya kepada kedaulatan negara. Puan yang dipertua, pindaan RUU ini juga dilihat memungkinkan beberapa kesan kepada keselamatan dan kedaulatan negara seperti yang pertamanya isu kewarganegaraan berganda. Salah satu kebimbangan utama ialah peningkatan kes kewarganegaraan berganda di mana Malaysia tidak mengiktiraf kewarganegaraan berganda ini. Yang kedua adalah isu penyeludupan kewarganegaraan. Pindaan ini juga berpotensi membuka ruang kepada penyalahgunaan atau manipulasi proses kewarganegaraan. Yang ketiganya, isu masalah seperti immigration dan pendaftaran tanpa tapisan. Yang keempatnya, isu kesetiaan dan keselamatan dalam negara. Yang kelima, isu kerosakan terhadap integriti kewarganegaraan. Dan akhir sekali adalah isu berkenaan dengan ancaman kepada keselamatan ekonomi. Sila Gulo. Tuan dan Ketua, berkenaan dengan ancaman kepada keselamatan ekonomi ini, terdapat juga potensi bagi ancaman kepada keselamatan ekonomi dalam negara. Individu yang memperoleh kewarganegaraan melalui pindaan ini mungkin menggunakan status warga negara mereka untuk mengambil manfaat faedah ekonomi yang ditawarkan dalam negara tanpa mereka benar-benar menyumbang kepada pembangunan negara dalam jangka masa yang panjang. Ini boleh memberi tekanan kepada sumber ekonomi dan kemudahan awam dalam negara. Akhir sekali, Tuan dan Puan Ketua, sebagai rumusan, Kerajaan Malaysia perlu mewujudkan sistem pemantauan dan penilaian jika akta ini diluluskan, kerana selepas pindaan ini diluluskan, Parlimen perlu mewujudkan sistem pemantauan yang berterusan untuk menilai kesan-kesan undang-undang kewarganegaraan yang baru ini. Ianya termasuk yang pertama, audit berkala terhadap proses permohonan kewarganegaraan, dan yang kedua adalah kajian semula undang-undang jika perlu. Akhir kata, Gerip berpendapat dengan langkah-langkah ini, Parlimen boleh memastikan bahawa pindaan terhadap RUU kewarganegaraan bukan sahaja mempromosikan kesaksamaan gender dan keadilan sosial, tapi ia juga melindungi keselamatan serta kedaulatan negara secara berkesan. Sekian, Gerip mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Gerip. Saya jemput Yang Berhormat Sandakan.
Terima kasih Puan Speaker. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia yang akhirnya mengiktirafkan hak ibu warga negara Malaysia di luar negara, di mana pindaian ini adalah sangat bermakna untuk anak-anak yang dilahirkan di luar negara kepada ibu warga negara Malaysia. Tapi bagaimanapun Puan Speaker, saya ada beberapa pertanyaan untuk sebahagian daripada pindaan tersebut. Yang pertama, pasal tambahan di bawah pindaan perkara 18. Ia menyatakan bahawa 1A kurungan seseorang di bawah umur 18 tahun yang menjadi warga negara melalui pendaftaran hendaklah apabila mencapai umur 18 tahun mengangkat sumpah yang dinyatakan dalam jadual pertama, dan jika orang itu tidak mengangkat sumpah dalam 48 bulan selepas dia mencapai umur 18 tahun, dia hendaklah terhenti menjadi warga negara. Jadi mengapakah kerajaan mencipta lebih banyak kerja untuk seseorang yang berkenaan dan rakyat, sedangkan sebelum itu seseorang itu telah menjadi warga negara melalui pendaftaran. Jadi dia perlu buktikan bahawa dia tidak memegang kerakyatan negara lain. Jadi ini adalah akan tambahan birokrasi yang tidak perlu. Jadi seterusnya adalah pindaan berkenaan perkara 26 di mana tarikh perkahwinan itu diganti oleh tarikh pemerolehan kewarganegaraan melalui pendaftaran. Jadi saya ingin bertanya kepada Menteri Dalam Negeri, sekiranya kerakyatan wanita berkenaan ditarik balik kerana dia bercerai dengan suami warga negara Malaysia kurang daripada 2 tahun selepas mendapat kewarganegaraan Malaysia, jadi apakah akan berlaku kepada statusnya? Adakah dia akan berhadapan dengan situasi untuk menjadi seorang tanpa kerakyatan? Jadi Puan Speaker, sebagai seorang ahli parlimen dari Sabah, saya juga sangat prihatin dengan isu pendatang dan tanpa izin, isu pendatang tanpa izin dan juga tanpa kerakyatan yang sudah lama berlarutan di Sabah. Jadi tiada satu pindaan pun yang dicadangkan untuk menangani isu migran dan juga tanpa kerakyatan yang serius yang kami sedang berhadapan di Sabah. Jadi saya perlu satu hala tuju daripada kerajaan, bagaimana kami boleh menangani isu pendatang tanpa izin dan juga tanpa kewarganegaraan. Jadi berdasarkan data daripada Kementerian Dalam Negeri, pada awal tahun ini terdapat sejumlah 136,000 dan 55 orang di Sabah kini memegang kad IMM 13, kad banci dan kad burung yang dikeluarkan oleh KDN sebelum ini. Jadi bolehkah KDN menyatakan dengan jelas apakah status sebenar golongan ini yang telah menetap di Sabah dalam tempoh yang agak lama, dan adakah mereka berhak untuk bekerja dan juga adakah mereka berhak untuk pergi ke sekolah awam dan juga menikmati perubatan awam ataupun kadar subsidi? Jadi ini adalah soalan semuanya.